Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk berada dalam bulan Ramadan ini, dan hari ini masuk malam yang ke-19. Maksudnya kita ada dalam lebih kurang 10 atau 11 hari lagi di dalam bulan Ramadan ni untuk malam-malam terakhir. Jadi mulai malam esok, malam ni dah boleh mula, tapi esok jangan tinggal 10 malam terakhir untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan ya. Dia siam dan qiyam. Siam ni puasa, qiyamul menghidupkan malam. Ya. Jadi 10 malam terakhir ni insya-Allah malam Lailatul Qadar tu antara salah satu di 10 malam yang terakhir. Jadi kalau kita tak malam, kita iktikaf, kita baca Quran, kita beribadat, kita sedekah, kita buat kebajikan, insya-Allah akan digadakan sehingga seolah-olah 1000 bulan dalam 80 tahun lebih kurang lah ya. Inilah satu yang disebut pagi tadi, kita betul tu Ustaz. Dia kata kita duk fikir bonus sikit lah, RM700 sebulan. Kerajaan RM700, tapi yang tak kerja kerajaan lagi tak dapat apa. Tapi nak kata bonus yang Allah bagi ni terlalu, orang kata bonus, bulan bonus. Bulan bonus. Tiap-tiap hari bonus, dan kalau malam Lailatul Qadar lagi bonus. Kalau hari yang tak malam Lailatul Qadar, kita akan dapat, kalau wajib digandakan 70 kali ganda. Kalau sunat dapat wajib. Maknanya berkali-kali ganda. Ya, sebab kita ambil peluang ni. Tak lama ni, 10 hari je tinggal. So kita kena pulun all out daripada lepas maghrib tu sampai subuh. Kalau nak tidur pun tidur sedikit je, sejam 2 jam cukup. Jangan sampai kita tertidur terus. Maksudnya kita kena ingat bahawa malam tu malam yang sangat berharga. Orang yang mati tu nak hidup balik, nak berada di bulan Ramadan. Kita ni tengah ada peluang kita. Habiskan malam 10 terakhir ni. Kemudian tentang kelebihan lain, majlis ilmu dia jangan tinggal. Majlis ilmu ni kena attend, jangan rugi kalau kita kadang sebab tarawih kita balik kan. Jadi banyak benda yang kita tak tahu. So kita tak tahu mana yang utama, mana yang aula ya. Contoh macam mungkin Ustaz dah ingatkan macam kita tu lambat sembahyang, lambat datang lah kot, jam kat tengah jalan, balik-balik orang dah habis sembahyang isyak. Kita dah ikut dia sembahyang tarawih dulu. Tak boleh. Kita kena sembahyang isyak dulu baru sembahyang tarawih. Tak boleh. Jadi syarat nak sembahyang tarawih mesti sembahyang isyak dulu. Ya. Dan kalau orang katalah kita terlambat, kalau terlambat masa orang sembahyang sunat tu kita ikutlah makmum, sebagai kita sembahyang isyak, solat sembahyang fardu isyak. Lepas habis kita isyak baru kita ikut dia solat tarawih. Itu antaranya. Saya nak ingatkan lagi tentang selawat antara yang utama, antara yang selalu kita lakukan di Malaysia ni kan, antara tarawih tu selawat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadang kita diam kan. Kalau dulu budak-budak dulu kuat dia baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi kan. Maksudnya kena semangatlah adik-adik ni. Ini banyak diam, mulut simpan dalam selawat. Bagi semangat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, jawab semua. Kan? Jadi bagi ada semangat kita dalam Ramadan ni. Kemudian tentang solat sunat subuh tu jangan tinggal solat sunat subuh sebelum subuh, iaitu kelebihannya ialah lebih baik daripada dunia dan isinya. Okey, malam ni saya nak cerita mengenai sedikit pengalaman mengenai dakwah di Amerika Latin, insya-Allah. So dalam beberapa minit insya-Allah. So nak pergi Amerika Latin ni jauh. Tapi kita kena fikir right time, right place, right cost. Dalam kan kalau kita hidup ni kena selalu right time, right place, right cost. Macam malam tu kalau right time, right place lah. Right time tu maksudnya masa antara maghrib sampai subuh. Tu dia punya place dia kat surau masjid. Okey, perempuan mungkin boleh di rumah lah. Tapi kalau lelaki surau masjid, right time. Right cost, kalau ni cost dia kosong. Tapi untuk pergi dakwah ni, untuk buat kerja Islam ni ada cost, kena keluar duit. Sebab tu jihad dengan harta dan nyawa. Harta dulu baru nyawa. Sebab tu duit ni boleh digunakan untuk berjihad ya. Jadi perjalanan jauh kalau pergi nak ke Amerika Latin ni daripada sini kalau nak sampai ke Mexico tu ambil masa. Okey, dari sini ke Jepun dah 7 jam. Jepun ke Mexico City
lagi 12 jam. Itu campur transit ni berapa jam? Kemudian daripada Mexico City nak pergi Brazil, rupanya Amerika Selatan ni panjang macam tubuh manusia, panjang kan. Daripada Mexico nak turun ke Sao Paulo tu 9 jam. Macam dari sini pergi Istanbul kan, sampai Istanbul 9 jam. Tu nak sampai daripada Mexico ke Brazil. Tu nak kata betapa jauhnya. Tapi subhanallah, inilah satu tempat yang subur untuk dakwah, ya. Di negeri ini tidak ada Islamofobia kan, dan kita boleh berdakwah secara terbuka. Tak perlu sorok-sorok. Kita boleh panggil orang pergi masjid, kita boleh pergi jumpa buat street dakwah dan seumpamanya. Jadi satu peluang, dan kita juga boleh pergi kampung orang asli dia untuk berdakwah. Kalau tengok tempat yang kita pergi ni ialah di sebuah nama tempat, negara dia Santa Catarina, Santa Catarina di Brazil. Tengok ini masih dalam kapal terbang. So tu pemandangan dia moden. Yang ingat Brazil ni mundur, ada tempat juga tu kan. Okey. Ni alhamdulillah kita pergi sana ni walaupun dengan tambang yang besar tu kan, nak pergi ni. Macam kalau pergi Brazil ni macam sini pergi London naik first class. Dia punya harga lah. Harga dia. Tapi naik saya ekonomi je. Okey, tapi sekolah ni besar, ya. Alhamdulillah, memang Allah Akbar. Ini semua Allah punya perancang. Kita pun tak tahu kita boleh dapat sekolah ni untuk kita buat kerja-kerja dakwah di Amerika Latin. Okey, dengar ya. Bismillah. Dari 500,000 penduduk di Florianopolis ini, ada 1,000 penduduk Islam yang dihadirkan pengajar atau ilmu Islam. Mereka sekarang tidak ada satu pun sekolah Islam. Dan insya-Allah inilah sekolah Islam pertama di Florianopolis, Brazil ini, yang telah diwakafkan oleh Syekh Mahmud ini. Dan sekolah ini mengambil masa 9 tahun untuk dibina. Jadi alhamdulillah baru siap pada tahun ini, dan insya-Allah sekolah ini akan diwakafkan oleh beliau, dan muslimkan masyarakat mengambil tanggungjawab untuk menjalankan pengajaran Islam di sekolah ini. Jadi kami memerlukan sokongan daripada tuan-tuan rakyat Malaysia terutamanya untuk membantu muslimkan Malaysia dalam menguruskan sekolah ini dan pengajian kepada orang Islam di sekitar Florianopolis ini. Dan insya-Allah ini adalah satu sedekah jalan. Kenapa? Kerana 90% penduduk ini adalah Katolik, dan umat Islam ini terancam dengan akidah kerana terpengaruh dengan budaya dan juga suasana yang bebas di Amerika Selatan ini. Jadi bersama kami muslimkan Malaysia, sedekah jalan, ingat sedekah jalan, ingat muslimkan Malaysia, bersama dengan Syekh Mahmud Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Hussein Abdul Mazruk, Ketua Muslim Malaysia di Brazil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mulia ini. Hari ini hari pertama untuk teruskan atau memulakan Islam serta Muslim Malaysia dalam program Iftar Ramadan untuk 2023. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah Rabbil Alamin, hari ini dalam sejarah Muslim Malaysia untuk bermula operasi Islamic Center dan Islamic School di Brazil, Santa Catarina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati amalan kita di bulan ini, terus bersama Muslim Malaysia bantuan kemanusiaan melintasi Sumbadan. Jazakumullah khairan. Ini persediaan iftar Jadi ini pertama kali kita adakan iftar. Subhanallah ya. Iftar ni sangat istimewa. Kira pertama kalilah buat di masjid ini dan dihadiri oleh berbagai bangsa. Itu ada kadang lebih kurang 200 orang. Daripada Rusia ada, daripada Amerika ada, daripada Brazil sendiri, daripada negara-negara Arab, daripada Jepun pun ada. So memang subhanallah, ini satu tempat yang subur untuk dakwah. Okey.
Ini bakal masak. Dengan menggunakan Muslim Malaysia mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama kami menaja program iftar di dalam negara dan juga di seluruh dunia seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti mana Imam Sallallahu bersabda, barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, insya-Allah dia akan mendapat pahala sebagaimana orang berpuasa tersebut tanpa mengeluarkan pahalanya walaupun sedikit. Dengan itu sama-sama kita mengadakan program iftar bersama Muslim Malaysia. Saya Zulkifli Haidar, Presiden Muslim Malaysia berada di Brazil. Bersama-sama kita tuan-tuan untuk menaja iftar. Ingat segala rakyat Muslim Malaysia. Bantuan perusahaan berada sebaran tepat pada sasaran, tepat pada waktunya. Inilah majlis iftar. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, subhanallah. Nak ceritanya dalam masa 2 minggu. 2 minggu ni tak sampai 2 minggu dalam masa 10 hari kami meninggalkan Brazil telah ada syahadah yang pertama. Alhamdulillah. Ni dia telah memeluk Islam hari Khamis lepas. Seorang pegawai polis di Brazil. Sebab tu saya benda-benda ni kena buat. Kalau kita tak buat, orang lain buat. Jadi kita yang rugi. Kita ada peluang, Allah bagi hidup sekali, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita masa, Allah bagi kita tenaga, kita gunakan untuk Islam. Ya. Bayangkan kalau dia masuk Islam ni, semua dia esok dia bersyahadah, dia beramal dengan Islam, dia solat, dia puasa, dia haji, apa semua. Orang yang menyumbang pusat Islam ni, orang menyumbang semua akan dapat kebaikan. Tanpa mengurangkan pahala dia, kita pun dapat. Itulah dipanggil work smart. Work smart ni, kita selalu buat kerja seorang-seorang. Ya, kita sembahyang dapat 27 kali, Alhamdulillah. Bulan puasa kali 70, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan bayangkan, orang yang buat surau ni, orang yang buat pusat tahfiz, orang yang sumbang dewan makan ni, semua pelajar tahfiz ni, dia orang hafal Quran, kita dapat, tiap-tiap kata ada 30 orang, 30 habis Quran, kita dapat pahala sekali. Sebab tu kita kena ada ilmu, kena belajar, kena tahu mana yang aula, mana yang utama. Kita kena buat benda-benda ni. Kalau rugi, takut bila mati kita menyesal. Tak mau, kita tak mau menyesal masa kita mati. Kita hidup ni kita gunakan sepenuhnya untuk Islam. Okey, itu Brazil, dan Brazil satu lagi cerita kisah sana bagaimana hari-hari ada orang pergi ke Islamic Center tadi. Dia nak tanya pasal Islam, nak walaupun datang tak pakai tudung tak apa, kita bagi dia selendang untuk dia tutup kepala dia. Tapi boleh masuk, boleh tengok orang sembahyang terbuka, dia boleh masuk kawasan solat. Kalau contohlah orang ada orang Buddha nak bagi dia masuk. Bagi dia tengok kita sembahyang. Jangan setengah ni kita tak faham. Kita tak faham, jadi kita tak bagi dia masuk. Salah tu. Di Malaysia ni budaya tu tak ada. Kita selalu tak bagi orang kafir masuk masjid. Saya bagi satu cerita ini, saya contoh ni. Cerita live ni, nanti saya tunjuk ada gambar dia. Ahmad ni nanti di Peru punya cerita. Di masjid, sebuah masjid ni, jaga masjid tak bagi masuk. Dia kata kau orang kafir, orang bukan Islam tak boleh masuk masjid. Jadi Imam Ahmad yang di itu, dia argue dengan ni, kenapa tak boleh masuk? Dia nak belajar kan, dia nak tahu. Jadi 10 minit argue lah dia bagi masuk. Dia masuk 2 jam dia dengan Imam Ahmad ni, pergi dalam masjid tu, tanya pasal Islam, tanya pasal apa masjid tu, pasal ibadah, pasal agama kan. Subhanallah, dalam masa 2 jam dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuan-tuan, ni jangan main-main. Kita berdosa ni kalau banyak jaga-jaga masjid berdosa. Orang nak belajar kita tak bagi kerana salah faham terhadap
agama. Okey, kemudian negeri tadi tentang saya pakai baju Muslim Care ni, Muslim Care besar-besar ni. Dia orang tak kisah kan. Boleh dia kata assalamualaikum, dia bagi assalamualaikum. Saya ingat orang Islam rupanya bukan. Dia orang sana banyak orang Portugis. Dia jajahan Portugis, dia cakap Portugis. Orang Brazil yang keturunan Portugis. Ya. Rupa-rupanya dia seronok dengan orang Islam ni. So dia bagi salam tu saja-sajalah, dia kata macam hai lah gitu. Okey. Kemudian dari segi solat, boleh solat terbuka. Kat airport solat masa tengah sebelum boarding tu solat tarawih. Tak ada masalah, tak ada orang kacau. Tapi macam ada setengah negara Islam dia tak bagi. Antaranya di Perancis. Perancis boleh sembahyang dalam masjid, tapi di tempat umum dia tak bagi. Dia akan halau kita. Saya pernah tahun lepas dia tak bagi. Dia suruh berhenti, dia suruh go. No way, dia kata tak boleh. Kasar Perancis ni. Okay, negara kedua ialah negara Mexico. Mexico ni, okey, sebelum saya ke Mexico, Brazil ni kelebihannya dari segi daging halal senang. Ayam halal. Sebab apa? Dia antara pengeksport ayam terbesar di dunia. Jadi pusat-pusat penyembelihan dia ada di banyak tempat di Brazil, dan boleh dapat kedai-kedai biasa pun dia jual ayam halal. Kebanyakan gitulah. Mungkin boleh kata 90% ayam di Brazil tu halal, sampai begitu. Okay, negeri kedua Mexico. Mexico lain pula isu dia. Di Mexico City ni, dia tak ada jual daging halal. Jadi mereka terpaksa cari daging daripada individu yang sembelih sendiri-sendirilah. So mahal daging halalnya. Dan kefahaman Islam dia pun cukup rendah lah di Mexico ni. Daripada 130 juta penduduk, ada 5,500 orang Islam. Dan di Mexico City ni ada satu masjid sementara. So kita perlukan masjid kekal untuk mereka belajar dan juga untuk beribadah. Sebab tu salah satu peluang ni, saya sebut peluang, banyak peluang di sini, ialah untuk buat masjid di Mexico. Okey, ni harapan daripada sahabat kita di sana. Dia orang Brazil, dah memeluk Islam dalam 10 tahun lepas. Nama dia Yusuf. Nama asalnya ialah Carlos. Carlos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mr. Carlos Urbano, 20 years old. I reported years ago but we are now in Mexico City. Mexico has a population of around 1.1 million, and we are over in the whole country. We are more or less 5,000 Mexicans, Muslims, including Mexicans and foreigners that decide to establish in Mexico. From my point of view, what we require is some center where we can take us away from in order to have lessons, in order to spread Islam, to the dawah, to let people know about what Islam really is in Mexico. We have no clear idea of what it is. As our main ideas come live with the news, that are more or less change a little bit of other things. And the mission will be beneficial to have a culture with us. We don't have all of the options to conquer. In the history one, but unfortunately, it has closed. There is no restaurants, no arranged variety of things that not only foreigners that come inside Mexico, but also locals. We have no access to culturally, to party, to anything. So it actually complicates our way of life if we decide that we plan to live and stand to follow our Islamic way of life. Contohnya apa yang disebut tadi ialah tentang dia perlukan pusat Islam, dan juga tadi butcher halal. Butcher ni jual pemotong daging ataupun yang jual daging halal lah, ya. Sebab tu kita kena support, kena sokong dia orang dengan kita menyediakan prasarana tersebut lah, iaitu pusat Islam dan juga supply daging halal. Ini di Kedutaan Besar Malaysia, dan alhamdulillah saya bertemu dengan Duta Besar Malaysia di Mexico, dan beliau telah mencadangkan untuk kita membina masjid di satu tapak yang telah dibeli di nama dia di satu tempat di Mexico City lah. Jadi nanti kalau
ada panggilan atau hari malam ni pun kita boleh buat kutipan juga untuk masjid di Mexico City, insya-Allah. Okey, kemudian seterusnya ialah di Peru. Tadi di Mexico 130 juta penduduk. Peru ni berkurang penduduk dia macam Malaysia, dalam 35 juta orang. Peru ni pun masalah sama juga, kurangnya pusat Islam, tapi ada pendakwah yang boleh mengajak seperti saya sebut tadi. Subhanallah, dia 2 tahun dia berada di Peru, dia telah mengislamkan seramai 100 orang. Tengok kerja kan. Sebab tu kena ada orang yang berdakwah full time di Peru. Ni ialah di Peru, ni orang Muslim lokal lah kita buat bantuan. Ini nama dia ialah Ibrahim. Ibrahim ni orang Peru, pure Peru. Peru ni bahasa dia bahasa Spanyol, Spain. Dia jajahan Spain dan majoriti ialah Kristian. Dan pendakwah ni yang bagus ni, ada satu pendakwah yang Imam Ahmad tadi, dia berasal dari Mesir. Dia pergi ke satu perkampungan orang asli di Peru. Cerita dia nama orang asli tu sama macam nama Islam. Ada nama Moses, ada nama Abraham, ada nama Jonah Yunus, ada nama Noh tu Nabi Noh lah. Dan subhanallah, mereka mudah untuk menerima Islam. Jadi inilah tempat-tempat yang kita boleh explore untuk masa depan, untuk pusat dakwah yang subur lah, tempat-tempat dakwah yang subur. Kemudian ni masih di Peru. Nurul Islam 5 Peru. Di sini kita berada di Masjid Nurul Islam 5 Peru. Di sini di Peru ni ada 2,000 penduduk Islam dibandingkan dengan penduduk keseluruhan sebanyak 35 juta orang. Alhamdulillah, masjid yang baru ditubuhkan dan juga baru dibuka 1 hari lepas. Bersama kami hari ini kita akan mengadakan majlis iftar dengan bersama organisasi bersama Ar-Rahmah Association daripada 5 Peru ini. Sebab hari ini lebih kurang 100 jemaah akan hadir untuk iftar di sini. Dan ada program-program sukses di seluruh dunia yang kita adakan di bulan Ramadan ini. Dan ini negara yang ke-45 kita bantu bentuk dakwah dan juga insyaAllah kita akan menyumbangkan kapet di masjid ini insyaAllah. Jadi kami mengharapkan wakaf dari rakyat Malaysia untuk memberi kapet bagi keselesaan jemaah di masjid di Peru 5 ini. Sama Muslim Malaysia, bantu pengusahaan Malaysia. Ini kita beli barangan situ. Nama kedai ni Makro. Dulu Makro ada jadi apa sekarang ni? Jadi Tesco, dia jadi Lotus sekarang ni. Ni di Peru lah. Kita buat ni. Ni tadi. Okey, ini last sekali. Okey. Ini di United Kingdom. United Kingdom di Leicester. Tiap-tiap negara ni ada isu-isu yang tertentu yang mana isu tu kita boleh bantu, dan kita bantu insyaAllah boleh menyelesaikan masalah untuk perkembangan Islam di sana insyaAllah. Okey. Ini adalah suasana di sekolah Madrasah Hidayah Haq Leicester ini. Sebenarnya tempat ini sebenarnya tempat solat, tempat masjid, tapi disebabkan tidak ada kelas, mereka terpaksa menggunakan tempat solat ini ataupun masjid ini untuk mereka mendalami ilmu agama. Kerana mereka anak ini terpaksa duduk bersila kerana tempat yang terhad. Dan insyaAllah bila ada sekolah baru ini, mereka akan pindah ke madrasah yang kita akan beli, yang bernilai lebih kurang 425,000 pound. Dan insyaAllah komitmen daripada usaha masyarakat Malaysia, kita akan mencari sekurang-kurangnya 100,000 pound bersama dengan 550,000 ringgit insyaAllah. Dengan adanya sekolah ini, maka masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk solat, tidak lagi digunakan sebagai kelas. Dan tempat yang baru nanti akan ada pembelajaran sekolah yang lengkap. Antaranya akan ada daripada kelas-kelas pembelajaran, ada juga akan diadakan tempat untuk mereka beriadah dan juga tempat untuk mereka minum, iaitu kafe akan dibuat di sekolah tersebut dengan pembelajaran lain, dengan memanasnya, dengan semua peralatan sekolah, dengan papan putih, dengan kursi
pandai yang baik. Sebab itu saya belajar Presiden Malaysia di Hidayah Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sultan Malaysia berada di Leicester, England, United Kingdom. Bersama ialah Syekh Zakir, Direktur kepada Hidayah Haq di Leicester ini. Sebenarnya tempat ini sangat subur untuk perkembangan Islam, di mana ada saya murid-murid dan belajar agama Islam sebanyak 250 orang, dan tempat ini tidak mencukupi untuk mereka belajar, dan kami terpaksa untuk membeli bangunan baru, dan mereka di belakang inilah bangunan yang kita akan beli dan miliki untuk mereka mendirikan sekolah. Dengan adanya bangunan baru ini, dia akan mengakomodir sebanyak dalam 400 orang pelajar untuk belajar di sini. Di sini ada kawasan majoriti Muslim dan hanya ada 5,000 penduduk Islam di Leicester ini, dan mereka sangat dahulukan ilmu agama. Sekarang mereka terpaksa belajar bersesak di dalam masjid yang dalam 100 meter dari sini, sehingga mereka bila masa waktu solat mereka terpaksa mengangkat kursi untuk mereka beri layan kepada jemaah bersolat. Inilah berlaku setiap waktu antara Zuhur, Asar dan Maghrib. Subhanallah, dengan bantuan daripada tuan-tuan kepada Muslim Malaysia, kita akan membangunkan menjadikan sebuah sekolah Islam di Leicester ini, dan tuan-tuan semua insyaAllah akan mendapat sedekah jariah daripada apa yang tuan-tuan sumbangkan. Ingat sedekah jariah, ingat Muslim Malaysia, ingat bantuan kekuasaan melintasi sebarang tepat pada sasaran, tepat pada waktunya. Okeylah, itulah sedikit pada perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh bantu sikit, nanti aku mungkin boleh bentang saya sama ada untuk semua wakaf lah, nak wakaf sekolah di Leicester ni, ataupun wakaf di Masjid Mexico, ataupun kelengkapan untuk sekolah di Brazil. Tapi semua tu insya-Allah jadi sedekah jariah kepada tuan. Bila kita meninggal kelak, insya-Allah akan menjadi kebaikan, akan satu kegembiraan kita berada di alam barzah nanti insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya mohon ampun dan maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.